Okay. Selamat sejahtera kepada Dr. Khairul and also my fellow classmates. So hari ini kita akan bentang pasal projek belanjawan iaitu syarikat Angel Pastry and Cookies Sdn Bhd. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu saya, Tarshini, Tony Kaushen Seng, Nurul Syuhada binti Samsuri and also last sekali Nur Hanani. Okay. Seterusnya kita akan fokus kepada 4 perkara. Nombor 1, latar belakang syarikat. Nombor 2, analisis belanjawan overall Angel Pastry. And then ketiga, implikasi belanjawan induk terhadap penyata kedudukan kewangan syarikat. Akhir sekali kita akan lihat kepada analisis keberuntungan. Okay. 1.0 latar belakang perniagaan. Syarikat Angel Pastry Cookie Sdn Bhd yang baru ditubuhkan merupakan sebuah perniagaan yang baru sahaja menubuhkan operasinya di dunia pastry. Harga coklat yang kita tetapkan untuk kek coklat and also cookie Danish adalah RM100 dan RM50. Syarikat Angel Pastry Cookie Sdn Bhd akan menggunakan pendekatan elektronik internet sebagai kaedah mereka untuk mempromosikan produk yang dikeluarkan. Yang keempat, pemasaran langsung ini juga membenarkan pemasar memfokus secara berkesan ke atas sub pasaran dengan menawarkan keluaran yang seragam yang memenuhi keperluan segmen pasaran dengan lebih baik. Akhir sekali, belanjawan tunai, laporan pendapatan dan laporan kedudukan kewangan proforma juga disediakan untuk tujuan anggaran keuntungan dan posisi kewangan syarikat Angel Pastry dan Cookies Sdn Bhd untuk tahun 2024. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada anggaran belanjawan jualan Angel Pastry and Cookies Sdn Bhd. Kita telah buat untuk 4 sukuan 2024 di mana kita boleh melihat kek coklat kita ada buat anggaran kita akan jual 1,000, 1,200, 1,400 and then akhir sekali untuk sukuan keempat kita menganggarkan kita akan jual 1,700. Manakala untuk Danish Cookies kita menganggarkan kita dapat menjual 5,000 balang untuk sukuan pertama, sukuan kedua 5,200 balang, untuk sukuan ketiga 5,500, akhir sekali untuk sukuan keempat kita menganggarkan kita boleh menjual 6,600. Seterusnya kita akan melihat kepada belanjawan pengeluaran di mana kita menganggarkan pengeluaran kita akan jadi 5,200 untuk 1,100 untuk kek coklat di sukuan pertama, di mana kita menganggarkan kita akan ada inventory akhir 100. Yang 100 tu mungkin akan ada defect atau rosak, so yang tu kita tak pasti, sebab tu kita akan membuat pengeluaran 100 lebih. Untuk sukuan kedua kita menganggarkan pengeluaran kita 1,300. Untuk sukuan ketiga kita menganggarkan 1,500, manakala untuk sukuan keempat kita akan menganggarkan pengeluaran 1,800. Untuk Danish Cookies kita menganggarkan 5,200 di mana inventory akhir kita akan jadi 200 untuk sukuan pertama. Untuk sukuan kedua akan jadi 5,300 di mana inventory akhir kita adalah 100. Untuk sukuan ketiga adalah 5,550 and then untuk sukuan keempat dia akan jadi 6,700. Okay, ini adalah graf belanjawan jualan dan pengeluaran untuk kek coklat. Kita boleh melihat belanjawan dengan pengeluaran dia relate. And then seterusnya yang ni merupakan graf belanjawan jualan dan pengeluaran untuk Danish Cookies. Pengeluaran kita akan menjadi lebih banyak daripada jualan disebabkan kita tak boleh pasti yang apa yang kita mengeluarkan dapat dijual, so kita akan membuat pengeluaran lebih. Seterusnya kepada Nani. Okey, seterusnya saya akan membentangkan belanjawan bahan mentah langsung. So saya akan explain lah kepada bahagian kek coklat, kemudian baru Danish cookies. So untuk bahan diperlukan untuk bagi kek coklat adalah coklat sebanyak 10 kg, gula 2 kg, tepung 4 kg, telur 30 biji, margarin dan sebanyak 2 kg.
So untuk menghasilkan cookies pula, bahannya adalah vanilla extract 1 botol, gula 4 kg, tepung 3 kg, telur 20 biji dan margarin sebanyak 1.5 kg. So analisis kumpulan kuantiti bahan mentah langsung berdasarkan 10 biji kek dan 50 balang cookies. Seterusnya, belanjawan keperluan kuantiti bahan mentah langsung bagi kek coklat iaitu pengeluaran unit bagi sukuan pertama 1100, sukuan kedua 1300, sukuan ketiga 1500 dan sukuan keempat 1800. Keperluan kuantiti bahan yang diperlukan bagi bahan coklat sukuan pertama 100, sukuan kedua 120, sukuan ketiga 140 dan sukuan keempat 170. Bagi bahan gula pula, sukuan pertama sebanyak 60, sukuan kedua 72, sukuan ketiga 84 dan sukuan yang keempat adalah 102. Bagi bahan tepung pula adalah sukuan pertama 40 kilo, sukuan kedua 48 kilo dan sukuan ketiga 56 kilo, sukuan keempat 68 kilo. Bagi bahan telur pula adalah 300 biji bagi sukuan pertama, bagi sukuan kedua adalah 360, kemudiannya sukuan ketiga 420 dan sukuan keempat adalah 510 biji. Dan yang terakhir bagi margarin adalah sebanyak 30 bagi sukuan pertama, sukuan kedua 36, manakala sukuan ketiga 42 dan sukuan keempat 51. Seterusnya, belanjawan keperluan kuantiti bahan mentah langsung bagi Danish cookies pula bagi pengeluaran sukuan pertama sebanyak 5,200 unit, sukuan kedua pula 5,300 unit, sukuan ketiga 5,550 unit dan sukuan yang keempat adalah 6,700 unit. So bagi kuantiti bahan adalah vanilla extract bagi sukuan pertama iaitu 42 botol, sukuan kedua adalah 51 botol, sukuan ketiga 60 botol dan sukuan keempat adalah 72 botol. Bagi gula pula adalah 168 kilo, sukuan kedua 204, sukuan ketiga 240 dan sukuan yang keempat adalah 288. Bagi bahan tepung untuk sukuan pertama adalah 126 kilo, sukuan yang kedua adalah 153 kilo, sukuan yang ketiga adalah 180 kilo dan sukuan yang terakhir iaitu sukuan yang keempat adalah 216 kilo. Bagi bahan telur bagi sukuan pertama adalah 840 biji, sukuan kedua 1020 biji dan sukuan yang ketiga 1200 biji dan sukuan keempat adalah 1440 biji. Bagi bahan terakhir bagi margarin Danish cookies adalah sukuan pertama kita akan menggunakan garam sebanyak 63, sukuan yang kedua sebanyak 76.5 dan sukuan ketiga sebanyak 50 dan sukuan yang keempat sebanyak 108. Seterusnya adalah belanjawan belian bagi bahan mentah langsung untuk kek coklat dan Danish cookies. Saya akan mulakan kek coklat. Bagi bahannya adalah coklat, kita akan membuat anggaran sebanyak 1 kilo bersamaan RM4.50 seunit. Manakala gula pula kita membeli anggaran sebanyak 1 kilo bersamaan RM3.50 seunit. Dan bahan yang ketiga adalah tepung 1 kilogram bersamaan RM4 seunit. Dan manakala telur pula kita membuat anggaran sebanyak 1 biji bersamaan 50 sen dan last sekali adalah margarin 1 unit bersamaan RM3 seunit. Manakala Danish cookies pula ialah bahan-bahannya adalah vanilla extract sebanyak 1 botol bersamaan RM2, manakala gula pula 1 kilogram bersamaan RM3.50. Yang ketiga adalah bagi bahan tepung pula 1 kilogram bersamaan RM4 seunit. Bagi bahan telur pula 1 biji bersamaan 50 sen dan terakhir adalah margarin bagi 1 unit bersamaan RM3 seunit. Seterusnya saya akan pas kepada Tony. Okey, untuk belanjawan belian bahan mentah langsung, kek coklat dengan Danish cookies. Okey, untuk jumlah belian termasuk untuk sukuan pertama berjumlah 1,060, sukuan kedua 1,272, sukuan ketiga
RM1,484. Sukuan keempat RM1,802. Dan untuk Danish cookies, sukuan pertama RM1,785. Sukuan kedua RM2,167. Sukuan ketiga RM2,550 dan sukuan keempat RM3,060. Dan kemudian belanjawan buruh langsung untuk kek coklat termasuk bilangan buruh yang dianggarkan sebanyak 3 orang, Danish cookies 2 orang, di mana gaji sebulan dianggarkan dalam 2,210. Jadi jumlah kos buruh langsung untuk kek coklat 6,630, Danish cookies 4,420 dan bagaimana kita dapat mengira 6,630 based on 26 hari bekerja. So jumlah kos buruh sehari 255 dan jumlah jam bekerja sehari 10 jam. Jadi kadar buruh sejam untuk kek coklat bernilai RM8.50 dan Danish cookie pula pengiraan yang sama, RM8.50 kadar buruh sejam. Next, jumlah kos belanjawan buruh langsung termasuk sukuan pertama, jumlah kos buruh, jumlah pengeluaran 1,100, jumlah jam 1,100 dan yang dikira slide sebelum ni, buruh langsung berharga RM8.50 sejam. So jadi kos buruh untuk sukuan pertama RM9,350, sukuan kedua RM11,050, sukuan ketiga RM12,750 dan sukuan keempat RM15,300. Manakala untuk Danish cookies, sukuan pertama RM8,500, sukuan kedua RM8,850, sukuan ketiga RM9,350 dan sukuan keempat RM11,390. Next untuk belanjawan overhead perkilangan di mana termasuk gaji pengurus, gaji kerani, susut nilai dan juga utility. Jumlah untuk keseluruhan bernilai RM34,400 di mana breakdown untuk pentadbiran dan pemasaran allocation RM13,760. Untuk kek coklat pula dan Danish cookies, untuk gaji pengurus, jenis-jenis overhead yang terdapat ialah berjumlah RM10,320 dan produk untuk kek coklat dan Danish cookies berjumlah keseluruhan overhead sebanyak RM34,400 di mana kos jam buruh langsung 10,180 jam dan kadar serapan overhead sejam buruh langsung RM3.38. Kos overhead kek coklat dan Danish cookies untuk sukuan pertama dianggarkan jumlah jam buruh langsung 1,100 darab dengan RM3.38. So kita akan dapat sukuan pertama jumlah overhead 3,717, sukuan kedua 4,392, sukuan ketiga 5,070, sukuan keempat 6,084 dan manakala untuk Danish cookies sukuan pertama 3,379, sukuan kedua 3,514, sukuan ketiga 3,718 dan sukuan keempat 4,529. Dan next kita dapat lihat belanjawan kos produk di mana bahan yang diperlukan coklat, gula, tepung, telur, margarin, jumlah untuk kek coklat, kos belian RM89 tambah dengan buruh langsung RM85, overhead 10 jam darab dengan RM3.38. Jumlah kos pengeluaran RM207.80 di mana dapat menghasilkan 10 biji kek. So jadi harga sebiji kek
dibahagi jadi RM20.78 dan harga jualan yang ditetapkan RM100 untuk sebiji kek. Manakala untuk Danish cookies, jumlah kos belian termasuk vanilla extract, gula, tepung, telur, margarin RM42.50, tambah dengan buruh langsung dan kos overhead, jumlah kos pengeluaran RM161.29, dapat menghasilkan 50 balang. So harga sebalang cookies RM3.25. So harga jualan RM50 untuk sebalang. Dan belanjawan kos barang dijual, sukuan pertama dinyatakan tadi dianggarkan tidak ada inventory siap awal. Jadi unit barang yang dikilang 1,100, sukuan kedua 1,300, sukuan ketiga 1,500, sukuan keempat 1,800. Unit barang saja dijual 1,100 sama sebab anggarkan jualan dapat dilaksanakan memenuhi semua pengeluaran. Jadi inventory siap akhir bernilai 100 untuk sukuan pertama, sukuan kedua 100, sukuan ketiga 100 dan juga sukuan keempat sama 100. So unit barang dijual 1,000 untuk sukuan pertama, 1,200 untuk sukuan kedua, 1,400 untuk sukuan ketiga dan 1,700 untuk sukuan keempat. So cost per unit dibahagikan yang dikira tadi. So cost barang dijual darab dengan unit barang dijual sukuan pertama sampai sukuan keempat berjumlah RM110,129. Dan untuk Danish cookies, sukuan pertama hingga sukuan keempat, jumlah kos barang yang dijual berjumlah RM180,705. Pengiraan yang sama dengan kek coklat. And next. Okay, belanjawan tunai hasil kutipan jualan untuk sukuan pertama RM350,000, sukuan kedua RM380,000, ketiga RM415,000, sukuan keempat RM500,000, jumlah RM1.645 million. So tolak dengan bahan mentah pembekal RM69,770. Jumlah buruh langsung yang dikira tadi berjumlah RM86,530. Tambah juga dengan overhead perkilangan dan pentadbiran RM94,100. So jumlah bayaran secara tunai RM250,400. So jadi lebihan tunai setiap suku untuk dari sukuan pertama hingga keempat berjumlah RM1.394 million. Dan the next untuk Nurul, thank you. Untuk belanjawan penyata pendapatan. Belanjawan penyata pendapatan disediakan untuk menentukan untung dan rugi bersih pada tahun 2024 hasil daripada penjualan dua produk iaitu kek coklat dan Danish cookies. Seperti yang kita tengok dalam jadual ini, untuk jualan sukuan pertama RM350,000, sukuan kedua RM380,000, sukuan ketiga RM415,000, sukuan keempat RM500,000, menjadikan jumlah jualan untuk tahun 2024 adalah RM1,645,000. Ditolak dengan kos barang dijual, jumlah untuk 4 sukuan adalah RM180,705 dan RM13 dan akan mendapat untung kasar. Jumlah keseluruhannya adalah RM1,464,294
sen. Ditolak dengan kos operasi di mana terdiri daripada gaji pengurus, gaji kerani, susut nilai, utility. Untuk gaji pengurus, jumlah untuk keseluruhan tahun adalah 28,200, gaji kerani 18,000, susut nilai RM700 dan juga utility sebanyak RM1,000. Di mana untung bersih untuk keseluruhan tahun adalah sebanyak RM1,416,394.87 Next. Untuk penyata kedudukan keuangan. Kita dapat lihat aset tetap mesin adalah sebanyak 3,500. Ditolak dengan susut nilai terkumpul sebanyak 700. Aset semasa, inventory barang siap RM3,051 dan tunai sebanyak RM1,300,094,600. Menjadikan jumlah aset sebanyak RM1,400,450. Di mana equity pemilik terdiri daripada modal dan pendapatan bersih. Modal sebanyak RM6,256 dan juga pendapatan bersih RM1,300,094,195. Jumlah equity sama dengan jumlah aset sebanyak RM400,451. Next. Untuk analisis keuangan, di mana yang kita dapat tengok kos tetap adalah RM47,300. Analisis keberuntungan titik pulang modal yang terdiri daripada sales, tolak dengan kos berubah, margin, akan mendapat margin sumbangan dan tolak kos tetap. Di mana akan mendapat jumlah RM1,416,994.87. Keuntungan pada titik pulang modal. Titik pulang modal dalam unit RM untuk mencapai titik pulang modal adalah sebanyak RM47,300 bahagi dengan nisbah margin sumbangan 0.89 menjadikan RM 53,146.6 sen. Itu dalam RM. Titik pulang modal untuk mencapai dalam unit pula adalah 47,300 bahagi dengan 0.86 mendapatkan 53,146 unit dibahagikan dengan RM50. Ini calculation untuk Danish cookies. So kita akan mendapat 1,062 unit. Untuk mendapatkan titik pulang modal, kita perlulah mencapai unit jualan sebanyak RM1,062.74. Itu sahaja. Sekian.